Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Hari ini kita dah dapat berita PKP dilanjutkan lagi 2 minggu sampai 12 Mei ya. Jadi cikgu kena lagi buatlah video, walaupun cikgu tak apa selesa untuk mengajar cara begini, tapi terpaksalah juga cikgu buat juga macam mana tu. Minggu lepas cikgu dah bagi awak apa kita kata subtopik awal ataupun pengetahuan awal tentang tajuk sebatian karbon. Jadi pada hari ini cikgu nak terangkan lagi, iaitu tentang subtopik kita yang kedua iaitu 2.2 berkaitan dengan Alkana. Alkana. Mungkin awak pernah dengar, mungkin awak tak pernah dengar mungkin dah belajar di pusat tuition ataupun yang belum belajar. Kita pergi dulu kepada Alkana, iaitu kumpulan hidrokarbon yang pertama. Hidrokarbon ni macam cikgu dah cakap minggu lepas, terdiri daripada hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon. Hidrokarbon terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah Alkana. Alkana. Apa itu Alkana? Tengok nanti Yang kedua adalah Alkina. Dan yang ketiga adalah Alkuna. Dalam bahasa Inggeris dia alkyne. Dan ni alkane, alkene, alkyne. Beza dia ni E belakang, yang ni ada E belakang, yang ni U ni tukar jadi Y dalam bahasa Inggeris lah. Alkyne, belakang dia E lah. Apa beza ketiga-tiga ni? Tiga-tiga ni dia tetap adalah hidrokarbon, iaitu terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja. Cuma yang membezakan dia adalah Alkana ini terdiri daripada ikatan karbon tunggal ataupun atom karbon, dan juga atom karbon dia terikat dengan ikatan kovalen tunggal. Contoh C. Kalau ada lagi C, sambung lagi C, sambung lagi C, tetap ikatan tunggal. Tidak ada ikatan kovalen ganda 2 ataupun kovalen ganda 3. Tapi untuk Alkina, dia punya ikatan atom karbon dengan atom karbon dia sekurang-kurangnya mesti ada satu ikatan ganda 2. Untuk kita panggil dia Alkina. Untuk kita panggil dia Alkina, mesti ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. Contoh kalau di sini C lagi. Cuba kita tengok. Ini ada ikatan ganda 2, kita panggil dia sebagai Alkina. Walaupun ini ada ikatan tunggal, tapi ada satu ikatan ganda 2, kita tetap panggil dia sebagai Alkina. Cuma nama dia sahaja nanti akan jadi berbeza. Alkana, Alkina, Alkuna ni adalah nama umum. Apabila kita dah letak dia 1 ataupun 2C, 3C, 4C, nama dia akan jadi berbeza. Penamaan tentang Alkana, penamaan kita akan cikgu akan terangkan nanti. Dan juga Alkuna tak ada masuk dalam silibus awak, tapi cukup sekadar awak tahu Alkuna sekurang-kurangnya mesti ada satu ikatan ganda 3. Kalau ada satu ikatan ganda 3, kita akan panggil dia sebagai Alkuna. Ataupun karbon, atom karbon dan atom karbon terikat dengan ikatan kovalen ganda 3. Itu adalah berkaitan dengan karbon. Kalau boleh salin, awak salin lah. Alright. Yang kedua, apa yang awak perlu tahu lagi, dia punya formula umum kita panggil Alkana. Alkana yang pertama, awak perlu tahu dia adalah dia punya formula umum. Formula ARM dia, kita panggil formula ARM. Formula ARM dia adalah CN H2N plus 2. Cikgu ringkaskan. Dalam buku teks berlainan sikit dengan cara cikgu. Cikgu cuba ringkaskan di sini. Sebab kita tak nak ambil masa yang lama untuk buat video ni kan. Awak nanti jemu tengok. CN H2N plus 2. Apa N di sini? N di sini nilai N dia boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So nilai N di sini adalah bergantung kepada berapa bilangan atom karbon. Berapa bilangan atom karbon yang terdapat di dalam suatu sebatian itu. Sebatian Alkana itu. Cikgu ulang balik pada awak,
sebatian karbon yang kita belajar sekarang ni semuanya adalah melibatkan ikatan kovalent, tidak ada ikatan ion. Ya, semua melibatkan ikatan kovalent sahaja. Ya, jadi bila kita terangkan mesti karbon berkongsi elektron hidrogen. Ya, okey, kita ambil contoh yang pertama. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Yang pertama, cikgu masukkan nilai karbon di situ adalah 1. Ya, jadi bila cikgu masuk nilai karbon di 1, C1 H ada berapa di sini? 2 kali 1. Ya, masuk nilai 1 kan? N sama juga 1. 1 ni masuk sini nilai 1, 2 kali 1 tambah 2 jadi CH4. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai formula molekul dia. Ya, formula molekul. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak kembangkan formula molekul kita membentuk formula struktur. Ya, formula molekul kita just tulis begini. Tapi kalau formula struktur kita kena lukis. Kita kena lukis dia C, ya, H, 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 H. C berkongsi elektron dengan H, berkongsi elektron dengan hidrogen, berkongsi elektron dengan hidrogen. 4 hidrogen di sini. Tidak ada ikatan kovalent ganda 2 ataupun ikatan kovalent ganda 3. Cuma ikatan kovalent tunggal sahaja. Ya, dengan satu C di situ ataupun satu karbon di situ. Okey, kita pergi pula, kita tengok kalau melibatkan lebih daripada satu C, lebih daripada satu karbon. Nah dia, ya, gantikan dengan 2 katakan. Kita gantikan dengan 2, C 2 H berapa? 2 kali 2 4 tambah 2 6. Ya. So yang ni kita panggil tadi formula molekul. So nak lukis formula struktur, bagaimana nak lukis formula struktur? C2 jadi C. Okey. Sebab apa? Kita ada 2 C kan? C ikatan kovalent tunggal, C yang lain kita penuhkan dia, pastikan C kita 4 ya. Sebab C karbon kita mempunyai 4 elektron valent. Jadi dia mesti berkongsi 4 kali. Kalau tak cukup 4, salah. So letakkan yang ruang kosong lagi ni, ruang kosong ada 1 2 3, 1 2 3 ni kita isikan dengan hidrogen. 1 2 3. 1 2 3. Jadi hidrogen ada 6, cukup. So ini kita punya formula struktur kita. Ya. Untuk yang kedua. Okey, untuk karbon yang kedua ni ada nama dia, nama dia. Nanti cikgu bagi tahu pula bagaimana kita nak namakan dia. Okey. Yang ketiga, apa yang awak perlu tahu lagi? Okey, kita ambil contoh yang ketiga pula. Kali ni kita ambil 4. Okey, C 4, H berapa? H 2 kali 4 8 tambah 2 10. So ini adalah formula molekul. So kita ada berapa H? C ada 4, 1 2 3 4. Okey. So kita penuhkan dengan ruang kosong ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Jadi 10 H kita 1, buatlah. Okey, H kita 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So ini adalah formula struktur untuk kita punya alkana. Ya, untuk alkana kita yang mempunyai bilangan karbon dia 4 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey. Macam cikgu cakap kat awak tadi, kita tak boleh berapa kalau karbon dia 1 apa kita panggil dia? Karbon dia 2 apa kita panggil dia? So kita kena namakan kita punya alkana kita. Ya, kita tak boleh tak namakan. Kalau kita tak namakan, macam mana kita nak kenal dia? Alkana ni nama umum dia. Kalau karbon dia 4 ataupun karbon dia 5, apa kita nak panggil dia? Ya, so dia ada nama dia. Nama dia ni dia dah memang susun mengikut turutan. Ya, kalau karbon 1, ya, kalau karbon dia nilai dia 1, kita panggil dia sebagai mid. Mid dan kita tambahkan dia di belakang ana. Ya, metana. Ya, kalau karbon dia 1. Kalau karbon dia 2, kita panggil dia sebagai E. E tambah saja ana di belakang, ni kita buang, ALK kita buang, kita ana mesti tambah. E apa? E ana, etana. Okey, yang ketiga C3.
Okey, C3 metana, etana, pro. Ya, propana. Ya. C4. Yang ni ya, pro, it, mid, it, pro. Yang keempat, butana. Ya. Kalau 4, C4. C5 kita panggil dia pentana. Ya, pentana. Yang keenam, C6. Kalau ada 6, kita panggil dia sebagai kalau 6 pentana, 6 apa ah? 6 juga kita tengok ni. Lupa dah. Okey, hexana. Kalau 6 hex. Macam hexagon kan? Hexana. Ya. Ni nama matematik pun ada ni. Ni pentagon, pentana, 5 kan? Ada 5 bucu tu kan? So ni 5 karbon pen, 6 karbon hex. 6 di belakang ni memang tetap tidak berubah. Kalau 7, cikgu ubah sinilah C7. Kalau 7 boleh salin ya. C7 kita hexana, ya, HEP, heptana. Ya, ya. Heptana. C8, ya. Kalau C8 kita panggil sebagai oktagon kan. Jadi oktana. Ya. Sama macam matematik jugalah, kita relate kan. Nama dia penamaan. Kalau karbon dia ada 8. Karbon dia 9, panggil dia sebagai dekana. Dekana, dekana. Okey. Sorry, 9 bukan dekana. 9 nonana. Nama dia kan. Nonana. Sebenarnya kita penamaan kita sampai di sini. Tapi kita kena tahu lah sampai 10 sekurang-kurangnya ya. Non, N-O-N, nonana. Dan yang terakhir C9, C10 C10 mana lagi dah cukup ruang lah. C10 kita namakan dia sebagai yang tadi cikgu sebut lah dekana. Dekana. Ya, dekana. Okey. So ini nama kita, ini cara kita menamakan kita punya alkana kita. Ya, alkana kita. Yang pertama, cikgu ulang balik: metana, etana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nama nonana ni special sikit kan. Jarang kita dengar nama yang pelik-pelik ni. Nak sebut pun susah kan, nonana. Ya. Kalau alkina tak jauh beza alkina, dia ubah kita punya ana belakang jadi ina saja. Kalau alkina dia tak ada satu, dia start dengan dua terus. Etina, propina, butina. So tukar saja dia punya A jadi E. Ya. Kalau alkina kan. So E tu. Dia jadi ana, dia tukar jadi ina. Okey. So itu cara kita menamakan kita punya apa? Kita punya alkana kita menamakan alkana kita. Okey, yang seterusnya sifat fizik dulu ya, sifat fizik. Cikgu akan pergi kepada sifat fizik. Sifat kimia dulu. Okey, sifat fiziknya, sifat fizik dia ya. Cikgu sebut awal tadi. Bila cikgu sebut awal tadi berkaitan dengan ikatan kovalen ya. Bila dia ikatan kovalen ya, kita dah tahu dah bila ikatan kovalen dia punya takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan juga takat didih dia mesti rendah. Ya. Takat lebur dan takat didih dia mesti rendah. Okay, cikgu pun nak beritahu alkana ni dia adalah sumber dia adalah petroleum ya. Petroleum dan gas asli. Ya, jadi dia merupakan bahan bakar yang sangat baik. Kalau awak pergi di Petronas tu, ya, RON 97, RON 95 itu semua adalah alkana daripada kumpulan alkana. Ya, merupakan bahan bakar yang sangat baik, tidak menghasilkan banyak jelantun. Tapi yang itu kita akan pergi atas ni ya. Okey. So dia ada apa? Takat lebur dan takat didih rendah sebab apa? Dia hanya terikat oleh molekul-molekul dia terikat oleh ikatan
ikatan di antara molekul dia yang lemah, ataupun kita panggil sebagai ikatan ikatan van der Waals yang lemah di antara molekul menyebabkan takat lebur dan takat didih dia rendah. Jadi sedikit sahaja haba yang diperlukan untuk memisahkan ikatan di antara molekul-molekul alkana kita. Okey. Kemudian kita ada apa lagi? Takat lebur dia rendah, daya tarikan antara molekul alkana merupakan daya van der Waals yang lemah, sedikit haba diperlukan untuk mengatasi haba ini. Keterlarutan dalam air. Okey, keterlarutan dalam air, dia tidak larut dalam air, tak larut. Macam minyak kan, minyak tak larut dalam air. Kalau petrol tu awak masuk dalam air, dia tak larut. Ya, dia hanya larut dalam, tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Dia larut dalam pelarut organik, dia larut. Ya, contoh pelarut organik yang sama macam dia lah. Tetrachlorometana, ya, dichlorometana, ya. Kekondasian elektrik. Logik dia, larut boleh mengkondasikan elektrik ke tak boleh? Pengkondasian elektrik hanya berlaku pada sebatian yang mempunyai ion-ion yang bebas mengalir di dalamnya. Jadi dia ni ada ion tak? Tak ada ion sebab dia terikat dengan ikatan kovalen. Jadi dia tidak boleh mengalirkan, tak boleh alirkan arus elektrik dalam apa jua keadaan. Ya. Jadi dalam apa jua keadaan, kepejal, cecair gas, dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan juga yang terakhir, kita ada ketumpatannya. Ketumpatan dia disebabkan dia adalah molekul, jadi ketumpatan dia rendah. Ya, ketumpatan dia rendah. Ya. Jadi dia tidak larut di dalam air. Kalau awak nak tengok lebih mudah, tengok bila dimasukkan dalam air, dia berada di atas air. Yang maksudnya ketumpatan dia kurang, lebih rendah berbanding dengan air. Dan bahan-bahan lain pun sama. Dia tidak tumpat lah. Tidak tumpat. Okey. Kemudian dalam buku dalam awak punya buku teks awak, buku surat 66 ya, dia tunjuk takat lebur dia. Takat lebur dan takat didih dia untuk 4 kumpulan ataupun dia sampai bawah lah ya. Takat lebur dia kurang daripada 0 darjah Celsius ya. Kalau yang dekana ikatan karbon dia ada 10 karbon pun, dia punya takat lebur dia masih lagi negatif 30 ya. So dia punya takat lebur dan takat didih rendah. Tapi semakin bertambah bilangan atom karbon, takat lebur dan takat didih dia semakin meningkat. Ya. Kena ingat tu ya. Memang takat lebur dan takat didih dia rendah, tetapi apabila bertambah bilangan atom karbon dia makin banyak, so dia punya ikatan ataupun dia punya daya tarikan, takat lebur dan takat didih dia semakin tinggi. Sebab apa? Sebab apa? Saiz atom semakin besar. Mula-mula tadi kecil kan? Kecil, jarak dia jauh. Ya? Bila jarak dia jauh, daya tarikan van der Waals dia lemah. Tapi bila saiz dia dah besar, sebab apa? Sebab saiz dia besar? Sebab ikatan ataupun bilangan karbon dia bertambah, jadi saiz dia makin besar. Bila makin besar, jarak di antara molekul A dengan molekul B semakin dekat. Bila semakin dekat, daya tarikan dia semakin kuat. Daya tarikan di antara molekul ataupun daya tarikan van der Waals di dalam molekul itu semakin kuat. Jadi dia punya dia punya takat lebur dan takat didih semakin bertambah apabila berlaku pertambahan bilangan atom karbon. Okey. So cikgu stop takat tu dulu ya. Cikgu tak nak buat video panjang. Satu lagi video cikgu akan masukkan nanti adalah berkaitan dengan sifat kimia bagi kita punya alkana. Okey, so cikgu harap awak faham. Yang pertama tadi awak perlu tahu adalah dia punya apa? Formula ARM dia. Ya, alkana terdiri daripada apa? Alkana mesti terdiri hidrogen dan juga karbon sahaja. So alkana terdiri daripada petroleum dan gas asli, wujud secara semula jadi ya. Secara semula jadi, bukan kita create dia, memang tidak ada ya. And then dia punya formula ARM CnH2n plus 2 di belakang ni ya. CnH2n plus 2. So N itu bergantung kepada berapa banyak bilangan karbon bermula daripada 1 ya, bermula daripada 1.
Okey, kemudian cikgu terangkan lagi tentang dia punya penamaan dia, formula molekul, formula struktur, dan yang terakhir cikgu terangkan tentang dia punya sifat fizikal dia. Okey, itu saja. Anak cikgu dah ketuk pintu dah. Ni bilik dia orang. Anak cikgu dah ketuk pintu di luar. Marah dia nak masuk dah. Okey, kita jumpa lagi. Nanti cikgu akan upload lagi satu video. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasihlah.